tentang kurban dengan tangannya sendiri. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW telah berkurban 2 ekor kibash yang sempurna, yang cantik. Fara'aitu, saya melihatnya meletakkan kakinya di atas pipi kibash itu. Yusammi, Nabi SAW mengucapkan bismillah wa yukabbir, dan bertakbir. Fadhabahahuma biyadihi, lalu menyembelih kedua-duanya dengan tangannya. Ini bab orang yang menyembelih kurban orang lain, binatang kurban orang lain. Ada seorang lelaki menolong, membantu Ibnu Umar fi badanatihi, dalam mengorbankan untanya. Abu Musa menyuruh anak-anak perempuannya supaya berkurban dengan tangan mereka sendiri, sembelih sendiri. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW masuk menemui saya di Sarif. Saya ketika itu sedang menangis. Rasulullah SAW bertanya, kenapa? Adakah engkau telah kedatangan haid? Saya menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, ini adalah suatu perkara yang telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan kepada anak-anak perempuan Adam, kepada orang-orang perempuan lah. Iqdi ma yaqdil haj, tunaikanlah apa yang ditunaikan oleh orang-orang haji, oleh orang haji. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji. Cuma jangan engkau, atau tidak boleh engkau bertawaf di Baitullah. Rasulullah SAW telah mengorbankan lembu bagi pihak isteri-isterinya. Babul dzabhi, ini bab sembelih selepas sembahyang. Diriwayatkan daripada Bara, katanya saya mendengar Nabi SAW berucap, dia berkata, perkara yang mula-mula kita lakukan pada hari ini ialah kita bersembahyang, kemudian kita pulang dan menyembelih. Kita pulang fananhar, maka kita menyembelih, atau kita menyembelih. Selepas itu kita menyembelih binatang. Sesiapa yang melakukan begitu, sesungguhnya dia telah menepati sunnah kita. Dan orang yang menyembelih yang sebelum itu, maka itu hanya daging yang disediakannya untuk keluarganya, bukan termasuk dalam ibadat kurban sedikit pun. Abu Burda berkata, wahai Rasulullah, saya telah menyembelih sebelum saya sembahyang, dan sekarang saya ada anak kambing yang lebih baik daripada kambing yang berumur 2 tahun ke atas, atau anak kambing yang berumur setahun atau kurang pada itu, jaza'ah itu. Faqala ij'alha makanaha. Nabi SAW pun kata, tukarkanlah, gantikanlah dengan yang itu, letakkanlah jaza'ah itu makanaha, di tempatnya, di tempat musinnah, ini sebagai gantilah. Ataupun makanaha, di tempat binatang yang telah kau kurbankan itu, sebab itu tak jadi, ganti hal lain. Tetapi tidak memadai atau tidak mencukupi bagi sesiapa pun sesudah engkau. Itu tidak boleh dilakukan oleh sesiapa pun sesudah engkau. Ini bab orang yang menyembelih sebelum sembahyang. A'adahu, dia perlu mengulangi sembelihan kurbannya, yakni perlu menyembelih yang lain, binatang yang lain. Diriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW sabdanya, sesiapa yang menyembelih sebelum sembahyang, maka hendaklah dia mengulangi menyembelih binatang kurban yang lain. Ataupun kalau mudahnya kita kata, sesiapa yang menyembelih sebelum sembahyang, dia kena sembelih semula. Dia kena sembelih hak lain. Faqala rajulun, ada seorang berkata, ini adalah suatu hari yang orang sangat teringinkan daging, dan orang itu menyebutkan keperluan jirannya, yang ingin sangat kepada daging itu. Faka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adzarahu, seolah-olahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima alasannya itu, menerima keuzuran ataupun alasan yang dikemukakannya itu. Wa indi jaza'ah, dia pun kata, orang itu kata lagi, saya mempunyai jaza'ah, anak kambing
yang baru berumur setahun ataupun belum cukup setahun, khairun min syatailah, lebih baik daripada 2 ekor biri-biri daging. Farakhasa lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kepadanya untuk mengorbankan jaza'ah itu. Fala adri, saya tak tahulah adakah rukhsah itu melampauinya, yakni melampaui dia tu sampai kepada orang lain, amla, atau tidak, atau hanya khusus takat dia saja. Thumma kafa'a ila kabshain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju kepada kabshain, 2 ekor kibas. Maksudnya dia menyembelih kibas lah. Lepas tu pergi sembelih kibas. Thumma in kafa'an nas, lepas itu orang ramai pun menuju kepada kumpulan kambing, fadhabahuha, dan mereka menyembelihnya. Diriwayatkan daripada Jundub bin Sufyan Al-Bajali, katanya saya menyaksikan hari nahar, yakni hari kurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat, syahidun Nabi, saya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari nahar. Dia berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyembelih sebelum sembahyang, falyu'id makanha ukhra, dia kena gantikan dengan yang lain. Sembelihlah yang lain. Sesiapa yang belum lagi sembelih, falyadhbah, bolehlah dia sembelih. Diriwayatkan daripada Bara, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari telah selesai bersembahyang, dia pun berkata, sesiapa yang salla salatana, mengerjakan sembahyang kita ni, menghadap kiblat kita, fala yadhbah, janganlah dia menyembelih sehingga hatta yansarifa, sehingga imam itu selesai, yang dia selesai sembahyang atau selesai menyembelih binatang. Faqala Abu Burda bin Niyar, Abu Burda bin Niyar pun kata, wahai Rasulullah, saya telah lakukan, saya telah sembelih pun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, itu adalah sesuatu yang engkau telah segerakan. Itu adalah sesuatu yang telah engkau segerakan, yang engkau percepatkan sebelum waktunya. Qala, orang itu pun kata, yakni Abu Burdah itu, dia berkata, saya ada jaza'ah yang lebih baik lagi daripada 2 ekor biri ataupun kambing yang musinnah, yang cukup umur 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. A'adhbahuha, bolehkah saya menyembelihnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya, tetapi tidak jadi untuk orang lain selepas engkau, tidak memadai untuk orang lain selepas engkau. Amir berkata, hiya khairun nasikati, itu adalah sebaik-baik, itu adalah binatang kurbannya yang terbaik. Bab wad'il qadam ala safh adh-dhabihah, meletakkan kaki di atas pipi binatang kurban itu. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kibas yang cantik, aqranain, yang sudah bertanduk, dan dia meletakkan kakinya di atas pipi binatang itu, wa yadhbahuhu, dan dia menyembelih kedua-duanya dengan tangannya. Ini bab takbir pada ketika menyembelih binatang itu. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkorban dengan 2 ekor kibas yang cantik, aqranain, yang bertanduk. Dia menyembelih kedua-duanya dengan tangannya, yakni dengan tangannya sendiri. Dia mengucapkan bismillah dan takbir, dan meletakkan kakinya di atas pipi binatang itu, yakni kibas itu. Ini bab orang yang menghantarkan binatang hadiunya untuk disembelih, tidak haram kepadanya sesuatu. Diriwayatkan daripada Masruq bahawa dia datang kepada Aisyah, dia berkata, wahai ummul mukminin, ada orang hantar binatang kurbannya kepada Ka'bah, dan dia duduk di tempatnya, di negerinya. Dia berpesan supaya ditaklidkan, yang ditandakan dengan sesuatu binatang unta kurban dia tu. Fala yazalu min dzalikal yaum muhriman, semenjak hari itu dia terus sebagai orang ihram, sebagai orang pakai ihram, sebagai muhrim, sehinggalah orang ramai halal, yakni membuka ihram masing-masing. Qala, kata perawi ini, saya pun mendengar tepukkan tangan dia tepuk tangan dia, min wara'il hijab, di sebalik hijab, tasfik,
Dia buat gitu. Faqalat, dia kata, laqad kuntu aftilu, saya memintal qalaid hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memintal tali untuk pengikat, tali kalung lah, tali kalung binatang sebagai tanda bahawa binatang itu adalah binatang hadiyu yang akan dikurbankan. Fa yab'athu hadiyahu ila al-Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hantarkan hadiyunya, binatang kurbannya itu ke Ka'bah. Selepas itu tidak haram kepadanya apa yang halal kepada lelaki terhadap isterinya, sehinggalah orang ramai pulang. Bahawa yu'kalu min luhumil adhahi wa ma yutazawwadu minha. Ini bab daging-daging kurban yang boleh dimakan dan yang boleh disimpan, yang boleh dijadikan sebagai bekalan. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya kami selalu berbekal, kami selalu menyimpan daging-daging kurban itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke Madinah. Qala wa qala ghaira marrah, bukan sekali dia mengatakan luhumal hadi, yakni daging-daging binatang hadiu, binatang kurban yang dibawa ke Mekah. Diriwayatkan daripada Ibnu Khabbab, dia menceritakan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawa innahu kana ghaiban, pernah dia tiada di situ. Selepas itu dia datang, orang pun kemukakan kepadanya daging, hidangkan kepadanya daging. Orang itu berkata, atau mereka berkata, ini adalah daging binatang kurban kita. Faqala akhiruhu la adzuquhu, alihlah, kata dia, walarilah, akhiruhu walarilah, ini saya tak saya rasa, saya tak saya kecak, saya tak saya kecak, saya rasa. Qala thumma qumtu, katanya kemudian saya bangun, fa kharajtu, lepas tu saya keluar sehingga saya menemui saudara saya Abu Qatadah bin Nu'man. Dia tu, Abu Qatadah tu adalah saudara si ibunya, saudara si ibu bagi Abu Sa'id Al-Khudri. Wa kana badriyan, dan dia adalah seorang ahli Badar. Saya pun sebutkan perkara itu kepadanya. Dia pun kata, innahu qad hadatha ba'daka amrun, selepas ketiadaanmu telah berlaku suatu perkara, telah berlaku suatu perubahan, telah berlaku suatu perubahan selepas kepergianmu. Masa mu tak ada tu, boleh dah Nabi sallallahu alaihi wasallam benar dah orang simpan ataupun bekal, jadikan bekal binatang-binatang kurban itu. Sebelum tu tak sekat 3 hari je. Diriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa', katanya Nabi SAW bersabda, sesiapa dari kalangan kamu yang telah berkurban, fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baiti minhu syai', janganlah pada hari yang ketiga daripada kurbannya itu masih ada lagi sesuatu dari daging binatang kurban itu di rumahnya. Janganlah lagu tu. Bila tahun berikutnya, tahun depannya, pada tahun depan tu mereka berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan lakukan seperti telah kita lakukan pada tahun lalu? Nabi SAW bersabda, makanlah dan beri makanlah kepada orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Fa inna dzalikal 'am, tahun tu kerana orang susah. Nabi SAW kata, kerana orang susah, jadi saya mahu kamu bantu mereka pada tahun tu. Sekarang ni tak ada susah dah, tak apa. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya binatang kurban itu, yang daging dia, kunna numallihu minha, kami memasinkannya, bubuh garam, itu makna numallihu minha. Sebahagian daripada daging kurban itu kami bubuh garam, kami masinkan dia. Lepas tu kami hidangkannya kepada Nabi SAW di Madinah. Faqala, Nabi SAW kata, la ta'kulu illa 3 ayyam, jangan makan kecuali 3 hari saja. Tetapi itu bukanlah suatu kemestian, bukanlah suatu ketetapan yang wajib. Walakin arada an yut'ima minhu, tetapi Nabi SAW bermaksud untuk memberi makan daging itu kepada orang ramai, jangan disimpan. Mana ada tu habis belaka. Ini suatu ketika dulu. Diriwayatkan daripada Abu Ubaid Maula Ibni Azhar,
Dia menyaksikan hari raya, iaitu hari raya Adha bersama Umar bin Al-Khattab. Umar bersembahyang sebelum khutbah. Lepas itu dia berucap di hadapan orang ramai. Dia berkata, ayuhan nas, wahai orang ramai, Rasulullah SAW telah melarang kamu berpuasa pada 2 hari raya ni. Yang pertamanya iaitu hari kamu berhenti daripada puasa, mana hari selepas daripada kamu berhenti berpuasa daripada bulan Ramadan itulah. Dan hari yang satu lagi iaitu pada hari yang kamu makan binatang kurban kamu, yang ni hari raya haji lah, hari yang ke-10 Zulhijjah. Abu Ubaid berkata, kemudian saya menyaksikan hari itu, mana bersama Uthman pula. Hari itu hari Jumaat. Dia bersembahyang selepas daripada khutbah, sebelum khutbah, kemudian berkhutbah. Dia pun berkata, ayuhan nas, inna hadha yaumun, ini adalah hari yang telah berhimpun untuk kamu 2 hari raya. Sesiapa yang mahu menunggu Jumaat daripada penduduk-penduduk pinggir Madinah, falyantazir, tunggulah, bolehlah nak tunggu. Sesiapa yang nak balik, saya benarkan dia balik ya. Abu Ubaid berkata, kemudian saya menyaksikannya bersama Ali bin Abi Talib, fasalla, maka dia bersembahyang sebelum khutbah. Lepas tu dia berucap di hadapan orang ramai, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kamu daripada makan daging-daging nusuk, ini binatang kurban. Binatang kurban itu lebih daripada 3 hari. Wa an Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Ubaid nahwu, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah daripada daging-daging binatang kurban itu selama 3 hari. Dan Abdullah makan bizait, makan minyak, lauk dia tu sebagai minyak. Hina yanfiru, bila dia berangkat daripada Mina, min ajli luhumil hadi, kerana daging-daging hadiyu itulah, kerana daging-daging kurban. Itulah beberapa bab, banyak juga tu. Tapi oleh kerana lebih kurang serupa, dah banyak kali dah jumpa tu, waktu tu kita akan rekah-rekah lah setengah-setengah tu. Bab orang yang sembelih binatang kurban dengan tangan dia. Imam Bukhari nak ayatnya, binatang kurban ni hak lebih molek, iaitu kita kurban sendiri, sembelih sendiri. Kita sembelih sendiri. Kalau kita nak kurban, kita kurban sendiri, hak tu hak lebih molek. Tapi adakah ini satu syarat? Adakah ini satu syarat? Ini kena kurban sendiri ni? Jumhur ulama mengatakan tidak syarat. Tetapi lebih baik kurban sendiri. Imam Bukhari dengan terjematul bab dia ni, tajuk dia ni, dia nak isyarat juga kepada satu riwayat yang dinukilkan daripada Imam Malik, bahawa Imam Malik mensyaratkan berkurban ni dengan sendiri. Kepada orang yang boleh, mampu berkurban sendiri, dia kena kurban sendiri, syaratnya. Imam Malik syaratkan begitu. Itu satu riwayat. Banyak lagi riwayat yang lain daripada Imam Malik serupa dengan orang lain juga. Dia nak ayatnya hak tu tidak syarat, tidaklah sampai kepada peringkat syarat, hanya istihbab, elok, lebih molek, lebih afdal mana seseorang itu sembelih sendiri. Sebab itulah Imam Bukhari selepas ni dia buat bab man dzabaha dhahiyata ghairihi. Ini bab orang yang menyembelih kurban, binatang kurban orang lain, menunjukkan bolehlah. Tidaklah kata syarat tu kena tuai dia sendiri kurban. Kalau orang lain tolong sembelih tu boleh juga. Sebab tu dia buat tajuk selepas tu. Hadis ni sudah tengok mari dah sebelum ni. Surat satu tengok mari dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih 2 ekor kibas yang comel. Dia letak kaki dia di atas pipi tu berapa kali dah. Yusammi, dia sebut nama Allah, bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Lepas tu dia sembelih. Gitu caranya. Sembelih sendiri itu lebih baik. Kalau orang lain boleh juga. Tu sebab tu dia mari bab selepas tu bab man dzabaha dhahiyata ghairihi. Lepas tu letak kaki tu, letak balik mana? Atas pipi kanan. Pipi kanan.
Perebah binatang tu biar pipi kiri dia duduk di bawah, kena tanah. Hak kanan tu letak kaki supaya senang nak sembelih tangan kanan. Tangan kanan kan? Tangan kanan. Sembelih tangan kanan. Jadi letak pipi tu hak kanan tu duduk atas. Kaki tu letak atas tu baru senang nak sembelih. Begitu. Lepas tu kalau dia tidak sembelih sendiri, seperti dalam bab seterusnya ni, kalau dia tidak sembelih sendiri, suruh orang lain, hak moleknya dalam masalah kurban ini, dia kena ada di situ, dia kena menyaksikan. Itu pun ada juga dalam hadis, dia kena menyaksikan, tengok sendiri. Kalau tak ada pun tak apa, tapi lebih baik dia ada di situ juga. Kalau dia tidak sembelih sendiri. Ni buktinya Imam Bukhari nak ayat tidak syarat lah kata kena sembelih sendiri ni, iaitu Ibnu Umar ada orang lain tolong dia, bantu dia sembelih unta dia. Kalau kata sembelih ni tidak kata seorang, tak mesti seorang, ramai pun tak apa, bantu pakat tolong. Kalau sebab kita kata lembu ni besar ni payah kalah nak perubah, pakat tolong tak apa, pakat tolong begitu boleh, dibolehkan. Bahkan kalau orang lain sembelih pun tak apa juga. Itu dia nak ayatnya. Tak mestilah itu, tidak kata jadi syarat sembelih sendiri, lepas tu seorang, bukan begitu, tidak mesti. Kalau binatang tu jinak, kambing kalau kita boleh buat seorang pun tak apa. Tapi kalau tak pada seorang, kena bantu orang lain bantu, boleh juga bantu, tak apa juga. Itu dia mari. Wa a'ana rajulun ibn Umar fi badanatihi. Lepas tu Abu Musa al-Asy'ari suruh anak-anak perempuan dia kurban sendiri. Di sini ayatnya perempuan pun boleh kurban sendiri, tidak kata tak boleh. Imam Bukhari nak isyarat kepada pendapat Imam Malik. Imam Malik kata ada satu pendapat daripada Imam Malik, iaitu tidak molek, makruh perempuan itu sembelih. Dia kata begitu. Tapi Imam Bukhari kata tidak, itu kalau tak molek pun kerana sebab luaran, bukan kerana zat dia tu perempuan, dirinya itu perempuan, bukan kerana itu, tapi kerana sebab lain, dia penakut ke, mudah pening kepala ke, kerana tu jelah. Tapi kalau dia tidak begitu, boleh. Abu Musa al-Asy'ari suruh anak-anak dia menyembelih sendiri. Lepas tu cerita tu lah, sudah berapa kali dah hadis ni kita jumpa. Nabi SAW menyembelih bagi pihak isteri-isteri dia tu lembu. Hak tu Imam Bukhari naknya. Ini bab orang yang sembelih kurban orang lain. Hak lembu tu bukan hak dia, bagi pihak isteri dia. Tak sembelih sendiri pun tak apalah. Jadi isteri dia tidak sembelih sendiri, dia tolong sembelih bagi pihak isteri. Tak apalah gitu. Ini menunjukkan sembelih sendiri itu bukan syarat, lebih baik saja. Lepas tu hal lain-lain tu kita sudah bincang dah dulu, tak perlu diulangi lagi. Babul dhabhi ba'da salah, sembelih selepas sembahyang. Sembelih selepas sembahyang. Nak ayatnya jadi ke tidak sembelih selepas sembahyang? Imam Bukhari nak ayat tak jadi, tak boleh. Tak boleh. Kena lepas sembahyang. Lepas tu lepas sembahyang tu, sembahyang siapa? Sembahyang dia sendiri ke, sembahyang masjid tempat besar ke, imam ke siapa dia? Hak tu khilaf tu pula di kalangan ulama tu. Khilaf pula. Kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan tak boleh. Dia kena imam selesai dulu sembahyang. Bahkan imam kena selesai kurban dulu. Tu mengikut setengah-setengah ulamanya. Hak kena selesai sembahyang tu imam tu, hak tu mesti dah, hak tu semua orang lain kata gitu, jumhur ulamanya. Tetapi selepas imam berkurban juga, hak tu khilaf pula di situ. Setengah-setengah orang mengatakan tidak perlu ni, tidak perlu tunggu imam selesai. Cuma qadar bila terbit matahari tu, qadar sembahyang dua waktu, dua rakaat dan khutbah, dua khutbah qadar tu.
Lepas pada tu tak apa, nak kurban. Tidak kata nanti Tok Imam dulu berkurban. Ada juga pendapat begitu. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i lah, ada begitu. Ulama-ulama yang mengatakan syarat Tok Imam saat ni kena Tok Imam dulu kurban, kena Tok Imam dulu selesai sembahyang, barulah dia boleh berkurban. Hak tu bagi orang-orang yang duduk di kawasan bandar ataupun perkampungan yang ada Tok Imam lah, tempat ramah. Tapi kalau orang-orang yang duduk di pinggir ataupun di hujung kampung yang tersisih daripada orang lain, di situ tidak dibuat sembahyang secara khusus, sembahyang jemaah mengikut setengah-setengah mazhab lah, maka tidak terikatlah kepada mereka itu. Mereka itu tak kena nanti Tok Imam selesai dulu ke apa, tidak. Cuma sekadar takdi lah, sekadar takdi bila berlalu masa kadar 2 rakaat dan 2 khutbah, boleh dah lah mereka berkurban. Inilah cuba kita tengok nombor 11 dalam hasyiah kita ni. Hatta yansarifa fil hadith inna man dhabaha qabla as-salah fa inna alayhi i'adah. Adalah kemudian ni bahkan tak sah, tak jadilah kalau kurban sebelum daripada sembahyang. Kalau kurban sebelum daripada sembahyang tu jadi sembelih biasa, kena sembelih lain. Kalau nak jadi kurban juga kena sembelih lain. Kalau tidak tak jadi. Lepas tu niat dia tu, kira-kiranya niat boleh makan kat orang tu, boleh lah pahala. Tetapi nak kata jadi tak. Sebab apa? Belum masuk waktu dia lagi. Sebelum nak sembahyang zuhur, sebelum masuk zuhur, nak ke mana? Tak jadi. Gitulah. Ni dalam hasyiah nombor 11 tu, orang yang menyembelih sebelum sembahyang dia kena ulangi, kena sembelih lain. Wa alaihi al-ijma'. Wa alaihi al-ijma'. Itulah sepakat dah, ijma' ulama kata begitu. Tak boleh, kena lepas sembahyang baru boleh sembelih. Li'annahu kerana itu sembelih sebelum waktu dia. Apa kena sembelih lain tu? Pasal sembelih sebelum waktu. Sebelum sembahyang zuhur, sebelum masuk zuhur. Tak boleh, kena sembahyang lain bila masuk waktu dia. Lepas tu ulama khilaf tentang orang yang sembelih selepas sembahyang sebelum sembelih imam, sebelum sembelihan imam. Tu imam tak sembelih lagi, baru sudah sembahyang dia sembelih dah. Lagu mana? Tu khilaf seperti yang anda sebut tadilah. Fa dhahaba Abu Hanifah wa Thawri wal Laits. Abu Hanifah, Thawri dan Laits mengatakan harus, tak apa, asal kata imam selesai sembahyang saja. Tidak syarat kata tu imam kena selesai kurban juga, tidak syarat. Tapi Malik dan Syafi'i dan Auza'i mengatakan tidak harus, sesiapa menyembelih sebelum imam. Sebelum imam, yakni miqdar qada sembahyang dan khutbah. Kalau sebelum pada tu tak boleh. Kalau dia tidak pergi sembahyang pun dia kena tunggu qada tu. Sebelum pada tu tak boleh. Lepas tu mereka khilaf pula tentang sembelihan ahli badiyah, mana orang-orang yang duduk jauh lah, tidak ada kemudahan-kemudahan sebagai bandar atau kampung, tak ramai penduduknya. Tu faqala Ata berkata orang kampung tu boleh kurban selepas naik matahari. Naik matahari boleh dah. Pasal apa? Dia tidak terikat, dia duduk jauh. Ini mazhab dia lah. Syafi'i berkata bagi orang yang duduk di bandar dia tak boleh kurban kecuali setelah berlalu qada tadi. Qada 2 rakaat dan 2 khutbah. Itulah juga pendapat Ahmad. Wa qala Abu Hanifah wa ashabu. Abu Hanifah dan pendukung-pendukung dia, orang kuat dia, dia kata berkenaan dengan orang yang sembelih min ahli sawad ba'da tulu'il fajr, selepas naik matahari. Ni orang-orang kampung sikit lah, kampung kecil benar lah kita kata, memadai kata, jadi juga. Sebab apa? Sebab mereka tidak kena sembahyang hari raya ke apa, tak kena. Inilah juga pendapat Imam Bukhari dan Ats-Tsawri. Tidak nanti kata syarat imam tu kena selesai sembelih dulu, tak. Walaupun ada juga yang mensyaratkan begitu, mensyaratkan selesai imam tu dulu. Ini dalam masalah mazhab-mazhab yang
mengatakan sembahyang raya ni hak lebih moleknya dibuat di musalla, di tempat setepaknya. Dalam keadaan itu. Pak kalau dalam keadaan masing-masing tu, waktu tu kita kira sebab tak adil lah. Sebab kadar tak adil. Hak sini pun sembahyang juga, sikit sini pun sembahyang juga, berselerok gitu. Ada juga macam dalam mazhab Syafi'i banyak buat gitu. Dia sembahyang pula di masjid. Seperti yang kita sudah jumpa dah dulu. Nabi SAW selalu buatnya, iaitu di musalla, dan manhar dia, tempat sembelih tu berdekatan dengan musalla tu, tidak jauh. Apa orang lain kata gitulah. Baru tidak jadi masalah, baru boleh menjadi garis panduan. Masa tu imam itu yang dimaksudkan, imam tu pemimpin lah, bukan imam masing-masing masjid tu. Kalau masing-masing masjid tu banyak benar lah ni, lambat sikit. Lepas kita nak kira mana? Kira tu imam tempat kita, kata imam tempat kita semayangnya pukul 10. Ada. Tak kira lah waktu tu. Kita sembelih pun tak apa lah, walaupun dia tak semayang lagi, orang lain semayang belakang dah. Kita kira gitu. Sebab itulah kaedah dia tadi tu, kadar 2 rakaat orang semayang dan 2 khutbah. Kadar tu. Itulah yang tersebut di dalam hadis ini. Lepas tu hak lagi ni, hadis ni Nabi SAW kata, orang yang sembahyang sebab kita menghadap kiblat kita, janganlah dia menyembelih sebelum sehingga imam selesai. Maknanya ni larangan tu. Dengan sebab itulah semua ijma' sepakat mengatakan tak boleh. Hak selesai tu selesai ke apa? Selesai sembahyang, hak tu sepakat. Hak selesai kurban tu, hak tu tidak sepakat. Sepakat tadi lah. Sebab dalam hasyiah tadi ada khilaf di situ. Tetapi tu imam selesai sembahyang, hak tu sepakat. Patut imam hak mana? Ni kira berpandukan hak sembahyang di musalla tepat tu. Dan mengambil kira sembahyang awal tu di situ. Bukan hak banyak-banyak ni tak kira. Hak banyak-banyak ni tak serupa lah. Kita tidak terikat dengan hak tu lah. Abu Burdah bin Niyar pun kata, dia kata saya buat dah. Pasal apa? Pasal keluarga jiran-jiran ni apa? Nak sangat makan daging. Nak ayatnya susah. Tidak boleh makan daging sokmo. Tidak boleh makan daging sokmo. Sebab itu saya cepat, kata dia. Tapi kalau tak jadi kak, ada lagi, saya ada ni kira-kiranya tak cukup umur lagi kambing ni. Pada ke mana? Nabi SAW kata tak apa, buat. Tapi orang lain tak boleh dah. Seseolahnya ini khusus untuk dia. Pas setengah-setengah ulama yang mengatakan tidak khusus itu, sebab dia tengok riwayat asal lagi lah, Uqbah dulu yang kita sudah jumpa sebelum ni. Mana? Uqbah bin Amir tu. Dia kata Uqbah tu pun ada jaza'ah. Saya kata saya boleh jaza'ah saja. Nabi SAW kata dhahi biha, kurbankanlah tu. Boleh. Lepas tu dalam riwayat tu pun sebelum ni kita sudah jumpa dah, khusus juga untuk dia. Apa hak mana dulu ni masalah. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia kata hak tu tidak penting. Kalau kita tengok kepada setengah-setengah riwayat macam saat ni, ada macam saat ni bukan surat 832 tadi, dhahi biha, dia tidak khusus ke? Dia tidak khusus tu. Sembelih lah, kurban lah. Dia tidak kata khusus untuk engkau. Kalau kita pakai hak ni hak kemudian, bermakna orang lain pun boleh juga. Dengan sebab itulah khilaf di antara ulama, seperti yang kita sudah sebutkan minggu lepas, masalah jaza'ah ni, masalah umur dia tu pun khilaf dah. Hak tu kata setahun, masuk tahun yang kedua, itu jaza'ah. Setengah kata 7 bulan, setengah kata 6 bulan. Lepas tengok pula, kalau kita tengok pada riwayat-riwayat ni, tengok Nabi SAW benarkan tu nampaknya kerana kambing tu besar. Kalau nak banding dengan hak cukup umur dah, 2 ekor pun baik ni lagi. Kerana besar. Apa? Boleh lah. Dengan sebab itu orang yang mengatakan boleh tu, dia pegang dengan hak tu lah. Bagi orang yang mengatakan tak boleh tu, dia pegang dengan hak tadi. Tak boleh dah orang lain.
sesoalnya khusus untuk demo duan ni saja. Khusus untuk demo duan ni saja. Orang lain tak boleh. Masalah homo kambing gapo. Ini bab meletakkan kaki di atas safhi dhabihah, di atas pipi binatang yang hendak dikurbankan itu, disembelih itu. Tak apa kau buat gitu, dia mari pula. Tadi riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih sendiri dengan tangan dia. Dalam hadis tu, hadis ni jugalah dia letak kaki dia di atas pipi tu. Sini dia sebut pula, sebab letak atas pipi ni tidak kau jadi menyeksa kau, nyanya kau, menghina dia kau. Demoga kau ni kita nak buat ibadat kan ni. Wah, ibadat je ni kasar nampak lagu tu, letak kaki tu lagu jadi kau. Dia nak ayatnya tak apa. Sebab itu lebih membuatkan binatang tu tidak boleh bergerak. Kalau dia bergerak boleh jadi tak sah pula sembelih tu, gelepar kau, tak mati selalu kau. Dengan sebab itu kita pegang kemah lah molek, kemah sembelih tu biar dia tidak gelepar, supaya tidak timbul masalah lain, masalah tak sah sembelih kau, ataupun masalah akan menyakiti binatang itu lama kerana terlucu, kerana apa kau kita kata. Sebab tu molek buat gitu. Masalah hormat, masalah gapo ni mengikut keadaan, benda-benda juga. Ni ayat sini walaupun ibadat pun nampak dalam bentuk hina, menghina, kasar. Sesuai lah. Hak sembelih tu kasar lagi kalau kira. Hak letak kaki saja, tak apa lagi. Hak sembelih tu mati terus dah dia. Kalau nak kira. Pun boleh. Dapat kalau letak kaki di atas pipi dia tu. Itu nak suruh dia tu mudah mati. Mudah sembelih. Dan ayatnya tak apa. Jangan kita kata dak ibadat kat kena buat molek biar lembut, molek biar berlalu, tak boleh dalam bentuk kasar, nampak hina. Tidak gitu. Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas yang comel, yang cantik, yang sempurna, aqranain yang sudah tumbuh tanduk, yang sudah bertanduk. Itulah yang terbaiknya. Dengan sebab itu Imam Malik mengatakan korban yang paling baik ialah kibas. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kalau dia korban kibas. Walaupun unta lebih banyak dagingnya, walaupun lembu lebih banyak dagingnya, dari sudut lebih banyak boleh beri kepada orang ramai tu ialah ada kelebihannya lembu dan unta tu. Tapi dari segi mengikut sunnah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat, iaitu kibas itu. Hak tu dia kata berbeza dengan hadiyu, binatang yang dibawa untuk kurban oleh orang mengerjakan haji tamattu ataupun haji qiran itu, ataupun yang kena apa-apalah, kena bayar dam itu, hak moleknya bagi dianya iaitu unta, lepas pada tu lembu dan seterusnya ke bawah. Ini mengikut Imam Malik lah. Adapun mengikut orang lain hak lebih moleknya mengikut tertib tu lah. Hak besar apa tu kau kecil mengikut Imam Maliknya dalam masalah kurban pada hari raya ni lebih afdal kibas. Gitu. Mengikut orang lain serupa je. Bagi dia Imam Malik kata kalau lah hak lain lebih afdal, apa Nabi tidak kurban hak tu? Dia kurban hak dia sama ni apa? Dia bagi ikut tu lah. Mungkin kita kata dari segi banyak daging lebih molek tu, itu dari satu segi. Tapi dari satu segi yang lain, kambing ni ataupun kibas ni dia istimewa dagingnya. Padahal tidak sakit lah. Hak sakit tu tak kira hak tu. Lebih istimewa kambing benar, sebelah kambing benar, sebab daging dia tu lebih sedap, lebih istimewa berbanding dengan hak besar tadi. Dilihat dari sudut tu pula, bahawa orang yang merasa tu walaupun boleh sikit pun dia merasa sedap berbanding dengan daging unta. Ini bab takbir pada ketika sembelih tu. Takbir bukan kata bismillahirrahmanirrahim, tidak gitu. Tapi bismillahi wallahu akbar.
Sebab tidak sesuai tu disebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim, kawan tu gelepah, mampu kena sembelih, tidak sesuai. Sifat itu tidak sesuai diletakkan di situ. Ar-Rahman yang pengasih penyayang. Pengasih penyayang ni tak sanggup nak buat lagu tu, kira-kiranya tidak sesuai tu waktu tu. Jadi tasmiyah ni pun kena sesuai juga dengan tepat-tepat. Macam di sini bukan lagu tu, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismillahi wallahu akbar gitu. Sesuai dengan Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tu suruh takbir banyak tu. Takbir dalam Quran disebutkan takbir, dan wadhkuru smallahi 'alaiha sawaf, sebut nama Allah dan siapa takbir tu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buatnya lagu mana? Yusammi wa yukabbir, dia menyebutkan tasmiyah bismillah dan Allahu akbar gitu. Dalam Quran disebut berasingan pada hari raya tu biar banyak takbir. Takbir tu di antara takbirnya di mana? Pada ketika nak kurban binatang. Sekali je lah, Bismillahi wallahu akbar. Allah maha agung, Allah maha besar. Kerana kebesaran dia tu, itu menunjukkan sifat jalal dia tu. Sifat akbar tu menunjukkan jalal dia, menunjukkan kebesaran, keagungan dia, kehebatannya, bukan menunjukkan kelembutannya, kesian belasnya, kecantikannya, bukan menunjukkan begitu. Itu orang panggil sifat jamal. Sifat jamal Tuhan, sifat jamal dan jalal. Hak ni Allahu akbar, akbar itu nak menyatakan sifat jalal Tuhan. Kerana kebesarannya itulah kita dibolehkan mematikan binatang. Kerana dia yang membolehkan, membenarkan kita. Kalau tidak, tak boleh nak main-main menyeksa binatang, itu tak boleh. Tetapi kerana dia yang mempunyai ampunnya kepada sekalian makhluk ni, dia membenarkan. Itu cara yang dia nak kita buat, maka bolehlah buat. Kerana tu, sebab itu kata Bismillah wallahu akbar, dalam keadaan kita ingat Allah yang nak kita buat lagu tu, Allah yang membenarkan kita buat begitu. Kalau nak kira menyakiti pihak dia tu, sakitlah zahirnya. Kalau tidak, takkan terberak terkecing. Kalau tak sakit, itu dari segi hikmah dianya. Begitulah dari segi hikmahnya. Ini nak menyatakan sifat jalal Tuhan. Sifat jalal Tuhan. Sifat jalal Tuhan tu dia nyata dalam bentuk lagu mana? Itulah dalam bentuk hancur. Tu kehancuran berlaku, gempa bumi, gunung berapi, hancur, musnah gitu gini. Itu jalal. Itu adalah fenomena, kita kata sifat jalal Tuhan. Sifat jamal lagu mana? Kita tengok ibu yang pengasih, ibu binatang yang sayang kepada anak dia, bunga yang cantik, air sungai yang mengalir lembut, kita tengok tenang. Itu sifat jamal dia tu nyata di situ pada benda-benda tu. Sifat jalal dia ada. Nak ayatnya dalam hidup ni ada dua perkara tu. Tak boleh kita hidup dengan jamal, dengan seni semua. Tak ngerak dengan seni. Hidup ni ada kalanya perang, ada kalanya tumpah darah. Tu nak ayatnya. Hidup ni. Dapat kalau tumpah darah semua, kasar semua pun tak boleh juga. Tak buat kerja apa. Allah SWT buat lagu mana? Sunnatullah dia. Lagu tu. Ada hak lahir, ada hak mati, ada hak sihat, ada hak sakit. Kan lagu tu. Itu semua tu adalah pernyataan daripada dua sifat Tuhan, jalal dan jamal. Tidak sesuai lah pada ketika macam tadi kita nak menyatakan sifat jamal Tuhan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Rahim tidak sesuai. Tetapi akbar, hak tu hak sesuai. Ini bab orang yang bila menghantarkan hadiu dia liyuzbaha, untuk disembelih, tidak haram kepadanya sesuatu. Ini berkait dengan hadiu binatang kurban. Katakanlah seseorang tu dia melakukan haji tamattu'. Perbincangan panjang kita sudah bincang tu bab haji tamattu', haji gapo tu, haji qiran gapo. Oleh kerana dia dapat kemudahan dalam mengerjakan haji itu, tidaklah kata dia terikat
daripada awal sampai akhirnya dalam ihram dia tu, maka dikenakan kepada dia mengorbankan binatang untuk menampunglah kiranya, untuk menampung ibadat haji dia tu. Sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan haji yang paling afdal ialah haji ifrad. Haji ifrad. Sebab apa? Tidak perlu dikurbankan binatang. Kurbankan binatang tu kerana apa? Kerana kurang lah tu. Kerana nak tampung hak kurang lah tu. Dia bagi ikut itulah. Itulah salah satunya. Salah satu bukti dia. Salah satu dalil dia. Pada dalil lain, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Sempurnakanlah haji tu. Jangan capur lah. Jangan sekali pergi tu buat umrah getek, buat haji getek. Kalau lagu tu jadi haji tamattu'. Kalau tidak capur sempurna tu lagu mana? Suku-suku. Buat suku-suku. Ifrat lah waktu tu. Baru sempurna. Dia faham aku tu lah. Sebab itulah Imam Syafi'i kata haji ifrat itu lebih afdal. Itulah di antara dalilnya. Hak ni pun salah satu juga. Sebabnya kalau orang yang melakukan haji qiran ataupun haji tamattu', dia kena kurban tu. Demon tu adalah jawapan dia pula nya. Waktu kita tidak nak bahas inilah. Sebab dalam bab tu apa yang dia nak cerita di sini, kalau seorang tu lepas binatang dia pergi dulu, lepas tu dia tidak pakai ihram lagi, tidaklah haram kepada dia sesuatu yang halal bagi orang yang tidak ihram itu. Tidak kata dia terikat dengan binatang dia ihram, binatang hadiu dia ni dia lepas pergi dulu. Bila lepas pergi tu dengan ikat tanda gapo, maka dia pun tak boleh lah nak buat gapo-gapo. Tak boleh nak luruh rambut kau, tak boleh nak buat bersetubuh dengan isteri kau, apa-apalah, tak boleh nak pakai air wangi kau. Takut-takut faham begitu. Sebab ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat begitu di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan imam mujtahidin pun ada juga yang berpendapat begitu. Dalam hasyiah kita dia ada sebut waktu tu. Imam Bukhari nak ayatnya tidak begitu. Itulah mazhab jumhur ulama daripada dulu sampai sekarang, iaitu tidak kena, tidak terikat begitu. Sehinggalah dia pakai ihram dia sendiri tu. Kalau selagi tidaklah, tak terikat. Itu ada ayat sini. Iaitu Aisyah kata, saya sendiri pintal tali tekak untuk dipakaikan kepada unta sebagai tanda ini binatang yang akan dikurbankan nanti. Lepas tu Nabi SAW hantar. Bila hantar tu tidak haram kepada dia apa yang halal untuk lelaki terhadap isteri dia. Tak ada gapo. Tak ada gapo. Sehinggalah pakai ihram lah. Begitu dia nak ayat. Dia tidak kata terikat lah. Apa ni begini ni? Imam Bukhari buat bagi hak ni. Sebab ni pun dia dekat-dekat ni. Masalah hadiu dengan udhiyah. Udhiyah ni kurban hari raya tu. Hadiu ni binatang kurban selepas orang buat kerja haji. Dia kurban binatang tu apabila adalah sesuatu kekurangan ataupun dia melakukan haji tamattu' ke apa ni, dia kena kurban lah. Hak tu dia panggil hadiu. Hak dalam Quran kata famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi itu hadiu tu lah. Hadiu tu pun satu bentuk binatang kurban juga. Serupalah juga dengan hak ni, kita kurban ni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai satu ibadat. Hak tu pun lagu tu juga. Sebab tu dia ada kesamaan tu. Ini bab daging binatang kurban yang boleh dimakan dan hak boleh dibekal, boleh dijadikan bekal, disimpan. Ini riwayat daripada Jabir bin Abdullah, katanya kami simpan daging-daging kurban di zaman Nabi SAW hingga ke Madinah. Ni cerita dia ni pendek rekah ni. Jabir ni dalam perjalanan dia daging kurban tu lama lah, beberapa hari, lebih daripada 3 hari lah, sampai ke Madinah. Daging tu duk ada lagi, duk makan lagi. Nak ayatnya tak apa, tidak terhad kepada 3 hari sahaja, seperti mana yang tersebut dalam setengah-setengah hadis itu. Ni yang akan datang kita akan jumpa. Bukan sekali perawi ni dia kata luhumal hadi, daging-daging binatang hadiu, kurban orang haji itu.
Lepas tu ni nak ayat Abu Sa'id ni dia keliru. Suatu ketika orang kemukakan daging kurban, dia pun tak sedap lah daging kurban ni berapa hari dah ni, dia tak boleh makan. Bila begitu dia tanya adik-beradik dia. Adik-beradik dia kata, semasa mu tak ada tu telah berlaku perubahan. Memang Nabi SAW kata dulu tak boleh kita makan lebih daripada sekat 3 hari ya. Binatang kurban ni daging dia tu sekat 3 hari. Pada tu tak boleh makan. Kena maksud Nabi SAW nak suruh bagi kepada orang lain. Bila kita tak boleh sifat, apa nak sifat buat ke dia? Dah tak boleh, dah larang. Ada sikit sebanyak bagi kau orang. Itu tujuan dia. Itu hanya sementara waktu. Sebab keadaan menghendaki begitu pada masa itu. Itulah seperti dalam hadis ni. Kemudian dalam hadis itu Nabi SAW kata, sesiapa yang berkorban dari kalangan kamu selepas 3 hari, jangan ada sesuatu pun daripada daging ni di rumah dia. Jangan ada. Bila tahun lepas, sahabat pun kata, kita kena buat 10 tahun lepas kau pula. Nabi SAW kata, tak apa makan, nak pergi makan kau orang, nak simpan lebih pada 3 hari pun tak apa. Hak tahun lepas tu sebab orang susah, dia rayak sebab tu. Sebab orang susah. Dengan sebab tu tak apalah. Bila orang susah tu, aku kata gitu tu sebab tu. Ini sama ada sudah mansuh ataupun tidak mansuh. Orang yang mengatakan mansuh, hak kata larangan daripada menyimpan lebih daripada 3 hari tu sudah mansuh, tak ada. Sekarang ni sampai bila-bila pun boleh lah nak simpan, setahun pun tak apa lagi kalau boleh simpan. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak mansuh, cuma bergantung kepada keadaan. Sekiranya berlaku pula keadaan begini, boleh dipakai juga begitu. Tidak mansuh. Cuma ilat dia tak ada. Bila ilat dia tak ada, maka hukum tu pun tak ada jugalah. Ini pun termasuk dalam yang khilaf lah. Perkara nasakh yang khilaf di kalangan ulama. Setengah kata mansuh, setengah kata tidak. Apa kata la ta'kulu illa thalathata ayyam wa laysat bi'azimatin, kata Aisyah. Itu bukanlah suatu kemestian. Larangan itu bukan larangan haram sebenarnya, bukan suatu yang tetap, tidak begitu. Tetapi Nabi bermaksud larang tu untuk nak beri makan kepada orang. Itu sebabnya. Bahkan kalau orang ni sudah banyak dah, pakai darah tinggi pula dah, sakit jantung banyak, simpan lah baik, simpan. Terutama zaman sekarang ni ada peti sejuk, ada rumah ais, boleh tahan nak simpan lah. Lawan mana boleh simpan. Faham kata 3 hari ni daripada mana, hari mana? Tu khilaf pula di situ. Ada ulama mengatakan 3 hari ni daripada hari yang pertama. Baru ni anak sudah sebut dah masalah kurban ni hari berapa hari. Khilaf dah situ tu. Ada ulama mengatakan kurban ni hari ke-10 tu saja. Sebab hari tu dipanggil hari nahar, hari kurban, hari sembelih. Hari lain mana ada sebut gitu. Dia pegas itu. Sebab tu dia kata hari kurban ni hari yang mula-mula. Lepas tu ada orang lain pula kata bukan, hari kurban ni 3 hari. Hari yang ke-10, 11, 12, 3 hari. Ada pula yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan hari kurban ni 4 hari, iaitu hari nahar, hari yang ke-10 Zulhijjah tu, dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Tu. Ada pun orang lain dia mengatakan, Imam Malik, Imam Ahmad ke apa, Imam Abu Hanifah, dia mengatakan 3 hari, hari yang ke-10, 11, 12, 13 tu dak dah. Baik, itu satu perkara. Perkara yang kedua ni, dia kata tak boleh simpan hingga 3 hari. 3 hari ni nak kira hak mana? 3 hari. 3 hari daripada hari yang mula-mula ke? Lepas tu kalau orang tu sembelih pada hari yang kedua, 3 hari saja dia. Gitu ke? Ataupun 3 hari ni mengikut hak dia kurban, hari dia kurban, daripada hari dia kurban. Hak tu khilaf juga di kalangan ulama. Khilaf juga. Untuk mengelak khilaf itu, kita hak paling baiknya buat hari yang mula-mula lah.
Begitulah penyelesaiannya. Barulah tak ada khilaf tadi. Setengah ulama kata hari yang ke-10 tu saja hari kurban. Dapat juga. Lepas tu 3 hari tu 3 hari daripada hari tu. Sampai kemudian. Kalau kita buat kemudian, ada ulama mengatakan 3 hari lah. Kalau kita buat hari yang ketiga lah kata-katakan. Tak ada lah 3 hari. Hari tu juga dia kena perhabis. Kalau kita nak wisdak, nak suruh 3 hari ni, tak usah timbul khilaf lah. Hari mula-mula lah. Buat hari mula-mula. Tapi ini seperti kata tadi lah, sudah mansuh mengikut setengah ulama. Kalau kita kira mansuh tu tak jadi masalah dah lah. Tak nak terikat dah lah. Sama ada kurban hari mula-mula tu kah, atau hari yang ketiga kah, tak ada kena-mengena dah lah. Tak ada hak lah. Kalau selagi kita boleh sipai, tak ada masalah dah. Ini bagi orang yang mengatakan masih tidak mansuh. Kita kena melera. Itu pun kalau ada sebab, kalau ada ilat dia. Kalau tak ada ilat dia, tak perlu melera apa lah. Lepas tu dia cerita ni hari 2 hari raya. Hari raya tu dilarang berpuasa. Hadis-hadis berkenaan dengan ni banyak sangat lah. Dengan sebab itu ijma' ulama mengatakan pada hari raya tu tak boleh puasa apa sekalipun. Lepas tu ni Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali semuanya semaya dulu, lepas pada tu baru khutbah hari raya. Berbeza dengan hari Jumaat. Dia nak ayat tu, kalau hari Jumaat khutbah dulu, lepas tu baru semaya. Ada pun ni semaya dulu, lepas tu baru khutbah. Sayyidina Uthman pun buat begitu juga. Kebetulan Sayyidina Uthman ni ada orang Syiah mana dia kata Sayyidina Uthman ni mengubah sunnah Nabi. Sayyidina Uthman buat sepuluh hari Jumaat pula dah, hari raya. Dia khutbah dulu, lepas tu baru semaya. Bukan semaya dulu baru khutbah. Mereka kecam lah Sayyidina Uthman, kecam. Padahal adalah hadis ni dia sebut Sayyidina Uthman buat lagu tu juga. Dia tidak tengok pada hal tu. Ada juga riwayat yang sahih sebetulnya hak buat begitu pun. Itu menunjukkan harus. Dia buat begitu. Harus. Tetapi yang lebih baik hak selalu, hak sama-sama Sayyidina Uthman duduk buat skalanya lagu mana? Iaitu semaya dulu, lepas tu baru khutbah. Gitu. Apa kebetulan hari tu ni hari Jumaat. Dia kata 2 hari raya. 2 hari raya tu maksudnya hari Jumaat dengan hari raya haji tu. Betul lah kena 2 tu. Lepas tu dia kata kalau siapa-siapa nak tunggu, nak semaya Jumaat daripada orang-orang yang duduk di pinggir Madinah ni, boleh lah dia tu. Kalau tak stay pun dia nak balik pun tak apa juga. Ni pula khilaf seperkara lain pula. Khilaf kalau kebetulan hari raya tu kena hari Jumaat, semaya Jumaat tu wajib ke tidak? Semaya Jumaat tu wajib ke tidak? Ada 2 pendapat lah secara umumnya. Imam Ahmad mengatakan tidak wajib. Dia tak pergi semaya pun tak apa dah. Bukan orang kampung pun, bukan orang luar-luar apa orang. Dia orang bandar tu pun. Bila sudah semaya hari raya, tak perlu dah hari Jumaat. Itu tidak wajib sepas sekala dah. Tetapi orang lain mengatakan tidak. Semaya Jumaat tu wajib juga. Semaya Jumaat wajib juga. Walaupun sudah semaya hari raya pun. Yang ni kepada orang-orang yang tempatan lah, orang tempatan. Orang wajib lah. Berbeza dengan ni hadis ni tak boleh buat dalil ni kata dia. Sebab ni orang awali. Orang awali ni mana orang duduk jauh daripada kawasan bandar. Nak mari tu payah. Kalau tak balik kan serba salah. Lambat juga nak menunggu. Kalau balik nak mari pula tu jauh. 7-8 batu jauh. Dengan sebab itu kata dia ni kalau dalam keadaan biasa pun tempat dia tu tidak wajib semaya. Semaya Jumaat je. Apa lagi dalam keadaan begini? Dalam keadaan biasa pun tidak wajib. Tempat dia tu. Ada ulama yang jawab begitu. Lepas tu hal lain-lain tu ni Ibnu Umar akhir sekali dia kata kulu minal adhahi thalathan. Abdullah bin Umar dia makan roti dengan ni minyak. Dia tak makan daging. Pasal apa?
Pasal ingat kepada pesanan Nabi SAW tu lah. Tak boleh lebih daripada 3 hari tu. Lebih daripada 3 hari tak boleh. Boleh makan sekat 3 hari. Lepas pada tu ada pun tak boleh. Makan dengan minyak. Itu satu pendapat. Dalam hasyiah kita ni, kitab kita ni ada nombor 13 tu. Dia bahas di situ. Hina yanfiru min mina. Hina kau gapo tu, kau hatta. Di tepi tengah tu dia buat dalam setengah nuskhah. Nuskhah zal ha ain gapo tu. Hatta bukan hina. Dia ada beza tu kalau kata hatta dengan hina tu. Hak dalam sana dia kata hina. Bila dia berangkat dari Mina. Dia makan hak tadi minyak tu. Roti dengan minyak, tidak makan lauk daging. Hina yanfiru min Mina, hadza huwa as-shawab. Inilah yang betul kata dia. Dan tersebut di dalam riwayat Kushmayhani sahaja. Hatta yanfira. Hatta yanfira. Sehingga mana dia makan tu sehingga dia berangkat dari Mina. Dia duduk makan minyak tadi tu. Padahal hari tu termasuk dalam hak 3 hari lagi. Apa tak makan daging? Apa tak makan daging kita kata? Muka hari boleh lagi tu 3 hari tu. Apa duduk makan minyak? Kalau kata hatta bermakna dia tidak makan daging sehingga lepas pada 3 hari. Itu agak lari daripada maksud asal tu. Kalau kata hina, tidak begitu. Memang dia tak makan daging selepas tu, selepas 3 hari. Itu kalau hina, beza dia. Bila dia berangkat daripada Mina, yakni selepas 3 hari lah, selepas daripada hari melontar ke apa tu. Lepas pada tu baru dia makan minyak tadi tu. Buat lauk dengan minyak, bukan dengan daging. Pasal apa? Pasal tak boleh, kerana bukan Nabi larang sekat 3 hari je boleh makan. Nasabahlah kalau tu. Tapi kalau hatta seperti yang tersebut dalam riwayat Kushmayhani ni, dia makan lauk minyak tu dulu selama 3 hari, lepas pada tu baru makan daging. Sedangkan lepas pada 3 hari tu kan dilarang. Apa yang makan daging pula ni? Tetapi boleh juga dipakai begitu. Kalau kita pakai riwayat Kushmayhani tu, lepas pada 3 hari pun dia duk makan lagi, menunjukkan boleh lah lepas pada 3 hari pun. Sebelum pada tu dia makan minyak, boleh jadi kerana saja dia nak tunjuk pada orang. Takut-takut orang duduk kata lepas pada 3 hari tak boleh makan dah. Dia nak tunjuk pada orang, lepas pada tu dia makan, sengaja dia makan. Hatta mana di tempat hina wa huwa tashif. Hatta itu tashif, kesilapan dari segi tulisan, tidak sesuai. Tapi kalau kita nak dari segi makna boleh juga, boleh terima juga. Li'anna al-murad, yang dimaksudkan iaitu Ibnu Umar tidak makan daging kurban selepas 3 hari itu. Hak tu hak maksudnya. Baru sesuai dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Bila dia ni lepas pada 3 hari Mina, dia buat lauk dengan minyak zaitun ke minyak apa, dan dia tak makan daging. Pasal pegang dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya perhabis daging itu jangan simpan sekat 3 hari je. Kalau mengikut riwayat Kushmayhani itu, sebaliknya seperti kata tadi lah. Tetapi boleh juga kita kata boleh juga takwil tadi, walaupun agak jauh sikit lah. Iaitu dia nak royak kat orang, sengaja dia buat gitu. Yang ni boleh. Hak pada masa 3 hari tu tak pelik. Kalau orang makan pun tak pelik. Bukan memang dibenarkan. Hak selepas tu hak orang duduk keliru, dengan sebab itu dia makan. Dia sengaja makan pada hari tu. Boleh kita terima juga. Habislah di situ. Wallahu a'lam.